Baiklah, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada para penonton kita yang setia di depan kaca TV. Malaysia hari ini bersiaran 24 Februari 2022 dan saya teruja bersiaran dengan seorang yang dah lama saya dah pasang niat nak bersiaran bersama-sama dengan Hazrina Kasim kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Nas. Yang pastinya hari ini juga adalah hari yang kita kalau tengok kat luar tu cuaca redup saja. Redup dan saja. kita juga inginkan semangat ini dibawakan kepada penonton Malaysia hari ini untuk sama-sama ceriakan pagi anda. Mudah-mudahan ianya lebih baik berbanding semalam. Betul? Betul, tepat sekali. Tugas kita adalah untuk menghidupkan pagi anda dengan pelbagai pengisian yang menarik dan harapnya memberikan inspirasi buat rakyat Malaysia. Dan kita akan mulakan dengan inisiatif DBKL atau Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan juga Kementerian Wilayah Persekutuan untuk menyelamatkan golongan gelandangan terutamanya waktu PKP awal Januari lepas dan memberikan mereka suatu semangat dan nafas yang baru, berjaya berdiri di atas kaki sendiri dan menebus maruah mereka, insyaAllah. Ini yang kita nak bawakan sebenarnya dalam perbincangan Malaysia hari ini dan juga akan bersama sekejap lagi dengan rakan setugas kita tentang petani kota. Yang mana Nas dah sebutkan sebentar tadi bagaimana kehidupan berkelana di kota raya ini sebenarnya bakal mengubah kehidupan yang baharu kepada golongan gelandangan kita. Yang ketika ini sebenarnya dianggap sebagai wira hijrah. Kerana usaha mereka nak menjadi petani kota, mengusahakan kebun ataupun ladang yang pastinya membuahkan hasil. Selain itu kita ada apa lagi, Nas? Selain itu kita ada Musika. Daripada YouTuber menjadi seorang penyanyi dan bergandingan dengan seorang lagi artis yang bersuara lantang, bersuara lunak. Siapakah mereka? FZHD dan Mafarika bergandingan untuk single yang terbaru yang dinamakan Nafas. Okey, kita nak beri nafas kepada mereka sekejap lagi untuk sama-sama kita ketahui tentang perjalanan kerjaya baru untuk FZHD ini dan juga bagaimana sebenarnya kerjaya yang diletakkan oleh Mafarika dalam dunia seni negara. Tepat sekali. Jadi dalam kita bakal bersiaran langsung, kita akan lintas kepada Anjung Kelana di Taman Desa Kuala Lumpur dan bersama-sama dengan rakan setugas Sofia Nur Soleha untuk meninjau-ninjau bagaimana keadaan gelandangan ini. Jadi untuk saya lah, bagaimana perasaan Hazrina dalam melihat inisiatif Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ini menjadi kenyataan? Saya kira ini adalah satu langkah yang sangat wajar dilaksanakan. Kalau selama ini mungkin ramai yang memandang rendah kepada golongan sebegini, tapi inisiatif yang dilakukan ini bakal menggerakkan mereka untuk ada pendapatan sendiri. Jadi kita berlintas langsung dengan rakan setugas kita, Sofia Nur Soleha. Adakah anda bersedia? Sofia, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Baik, terima kasih rakan setugas Nas dan juga Rena di studio. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Penonton Malaysia hari ini, apa khabar? Hari ini adalah di mana kita melihat cuaca yang sangat hujan lebat pagi ini di ibu kota. Dan penting sekali kita berada di sini di Anjung Kelana, Taman Desa Kuala Lumpur, di mana kita ingin menekankan inilah kawasan yang cukup penting di mana ia menjadi pusat transformasi gelandangan. Dan inilah kawasan di mana kita dapat melihat inisiatif yang cukup bagus membangunkan golongan gelandangan supaya diberikan peluang kedua dalam kehidupan. Jadi banyak yang didedahkan kepada mereka, antaranya kemahiran seperti pertanian, seperti keusahawanan dan banyak lagi. Saya sempat melihat di dalam tadi ada juga yang mengajar mereka cara untuk mengitar semula, menjadikan barang baru daripada barang lama. Dan pada masa yang sama kursus jahitan juga didedahkan kepada gelandangan di sini. Jadi kita ingin menekankan di mana ini adalah tempat peluang kedua diberikan kepada mereka yang mungkin tidak begitu bernasib baik. Dan antara kisah yang boleh memberikan inspirasi kepada kita hari ini adalah ini, kisah gelandangan bangkit sebagai petani kota. Ayuh kita saksikan. Saya tak pernah mengharap bantuan orang lain. Macam mana cara pun, walaupun apa kata diorang cakap saya ni korek tong sampah ke apa ke, janji halal. Saya jual benda tu bukan barang curi, saya halal. Saya cari titik perlu saya sendiri, saya jual, saya beli baru makan. Jika diberi pilihan, tiada siapa yang sanggup menjadi pengemis atau hidup merempat di jalanan. Namun, disebabkan keadaan yang mendesak, ada yang terpaksa menjadi gelandangan dengan tidur merata-rata di kawasan siar kaki atau lorong kecil
untuk berteduh dan melelapkan mata. Situasi yang sama pernah dilalui oleh Basriana 46 tahun ketika dirinya baru berhijrah ke ibu kota tahun lalu. Dia tekad membawa diri ke Kuala Lumpur kerana kurang peluang pekerjaan di tempat asalnya di Negeri Sembilan. Sampai saya kat sini, saya belum ada pekerjaan. Untuk mencari duit sikit, terpaksalah saya cari barang-barang buangan, cari botol. Ni kawasan tempat saya cari makan, cari barang buangan, cari botol. Setelah siang saya pusing kat sini, cari barang-barang buangan. Belakang tu pun ada barang tong sampah apa semua, saya pergi cari. Kadang saya jumpa benda-benda macam ni, saya akan bawa balik tempat saya cek, tengok boleh jual, saya akan bawa pergi pasar karat untuk jadikan duit. Sebelah malam saya berehat, saya tidur dekat sini. Kadang kalau tak ada malam nak pergi ambil kotak, saya tidur macam tu je, letak beg, saya buat bantal, saya tidur. Ada kalanya saya tak jumpa apa-apa pasal apa sekarang ni pun dah ramai orang yang cari botol. Jadi saya pusing tak dapat apa, saya duduklah kawasan-kawasan seni untuk hilangkan kepenatan saya. Basri antara gelandangan yang diselamatkan ketika operasi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL dijalankan pada pertengahan tahun 2021. Tidak mahu terus dipandang rendah oleh masyarakat, dia mengambil peluang ini untuk membina hidup baru di Pusat Transformasi Gelandangan atau lebih dikenali sebagai Anjung Kelana yang terletak di Taman Desa, Kuala Lumpur. Lokasi transit yang lengkap dengan tempat penginapan dan kebun seluas 0.72 hektar diusahakan dengan tanaman kontan oleh gelandangan yang diselamatkan. Masa saya baru sampai sini, saya rasa macam tak selesa tempat ni. Saya perasaan rasa nak lari. Tapi lama saya fikir-fikir, kalau lari pun, saya keluar pun kembali ke tempat asal pun tak ada faedah juga. Jadi saya cuba bertahan. Dan lama-lama saya boleh menyesuaikan diri. Mula-mula saya datang sini, saya ikut aktiviti diorang berkebun untuk mempelajari cara-cara berkebun dan cara-cara menjaga tanaman supaya mendapat hasil. Dan alhamdulillah saya dapat sedikit sebanyak pengalaman daripada berkebun. Sekarang ni saya dah rasa selesa kat sini lah. Saya fikir saya tengok tempat ni paling sesuai. Dapat pengalaman, dapat bergaul dengan kawan-kawan apa semua. Saya rasa seronok, happy kan. Saya keluar pergi kebun, lepas tu kadang saya perhati mana pokok yang ni saya buang dia punya daun yang kering, pokok-pokok bawah. Kadang belah petang tak ada buat apa-apa, saya keluar pergi siram pokok apa semua. Berbangga menjadi seorang daripada komuniti Anjung Kelana atau KUAK. Selain daripada bercucuk tanam, Basri turut menyertai bengkel serta kelas pertukangan yang disediakan. Ini bagi membantunya mendalami ilmu dan seni pertukangan untuk kegunaan masa hadapan. Ini saya buat daripada barang buangan recycle, botol. Lepas tu saya isi, masukkan kain dalam dia, jadikan dia nampak cantik lah. Dia nampak lebih padat. Lepas tu saya gam semua, masukkan kain dan boleh jadi tempat duduk dekat ruang-ruang taman dekat rumah untuk budak-budak, untuk orang besar pun boleh. Selepas ni saya tunggu kalau ada dibagi saya peluang, sama ada berkebun ataupun saya teruskan saya punya kraftangan dekat luar. Masa ni harapan saya ingin merubah hidup saya daripada gelandangan untuk menjadi orang yang berguna. Misal kata kebun, kita dapat tunjukkan kita ni gelandangan boleh berubah. Bukan semata-mata kita keluar cuma kembali ke pangkal jalan tidur atas kotak. Tak ada, kita nak, kalau boleh saya nak tunjuk, kita pun boleh berubah, boleh jadi manusia seperti biasa.
Demikianlah kisah inspirasi yang pastinya memberikan kita sedikit gambaran apabila kita bersedia untuk meraih kejayaan sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan kejayaan itu yang boleh mengorak langkah yang lebih besar untuk kita mengubah kehidupan kita. Selepas ini kita akan berehat seketika dan sekembalinya kita akan mendekati bagaimana sebenarnya kawasan ini menjadi tempat dibangunkan sebuah kebun kota yang mampu memberikan satu masa depan yang cukup cerah kepada gelandangan di Kuala Lumpur, dan dengan harapannya mereka mampu untuk berdiri dalam kaki sendiri dan mempunyai kehidupan yang lebih baik selepas ini. Segalanya di Malaysia hari ini. Masih menemani anda di Malaysia hari ini, dan kami masih berada di Anjung Kelana di mana kita mendekati inisiatif yang diwujudkan di sini antara tanah ataupun tanah milik DBKL yang memberi peluang kepada warga gelandangan untuk mengubah arus kehidupan mereka, dan sekaligus anda boleh melihat di sini ini antara kata hasilnya selepas mereka didedahkan dengan cara untuk memperoleh kemahiran yang sangat bagus ini. Dan bersama kita terus akan bertanyakan berkenaan dengan ialah cara penjagaan mereka. Encik Ismadi Sakirin, Pengarah Jabatan Pembangunan Komuniti dan Kesejahteraan Bandar. Assalamualaikum. Tuan, sihat ya? Sihat, Alhamdulillah, Sofia. Mungkin Tuan Ismadi boleh kongsikan bersama kita lah. Ini inisiatif yang sangat sihat, sangat positif untuk mewujudkan peluang bagi mereka yang mungkin tidak begitu bernasib baik. Dan sedikit sebanyak ialah mukadimahnya, apa yang memberikan mereka positivity untuk meneruskan kehidupan di sini? So, kita bagi pihak Kementerian Wilayah dan juga Dewan Bandar Kuala Lumpur, kita melakukan inisiatif ini bagi membantu ataupun menyelamatkan rakan-rakan jalanan kita ataupun kelompok gelandangan bagi menyelamatkan mereka sewaktu pandemik COVID-19 yang lalu. So, kita telah kumpulkan mereka di sini dan kemudiannya kita telah mengaturkanlah beberapa program ataupun aktiviti bagi membantu mereka meningkatkan ataupun kita menukar dia punya sikap mereka daripada yang lama kepada yang barulah. Salah satu inisiatif yang kita lakukan adalah melaksanakan aktiviti pertanian. Kita menyentuh berkenaan dengan inisiatif pertanian ini ya. Perasaan tuan sendiri melihat mereka berkecimpung dan mungkin mempunyai semangat yang baru dan mungkin pada masa depan mampu untuk membuat pendapatan sendiri. Apakah perasaan tuan sendiri mampu memberikan peluang ini kepada mereka? Bagi kami di Dewan Bandar Kuala Lumpur dan juga Kementerian Wilayah, kita amat rasa gembira dan juga bersyukur kerana ada di kalangan rakan-rakan jalanan kita ataupun gelandangan ini mampu mengubah sikap ataupun cara hidup mereka, dapat melakukan kerja-kerja yang sebelum ini tidak dapat mereka lakukan dan mereka telah transform diri mereka melakukan kerja-kerja bertani ataupun melakukan kerja-kerja pertanian di Bandar Kuala Lumpur ini khususnya. Ya, kebun di tengah-tengah kota. Saya lihat di sini ada tanaman jagung. Apakah lagi antara tanaman-tanaman yang berjaya diwujudkan di kawasan ini? Selain daripada jagung ataupun beberapa tanaman sayuran yang kita nampak dalam ataupun di sekitar bangunan Anjung Kelana ini, kita juga ada menanam beberapa sayuran yang lain di luar ataupun kita khususkan di kawasan sebelah luar di bawah rentis TMB. Kita ada menanam cili, terung, timun, tembikai dan sebagainya lah. Kita menanam sayuran yang jenis berdaun dan juga berbuah lah. Itu yang kita tanam di sini lah. Dan adakah hasil jualan tuaian ini menjadi 100% pendapatan mereka yang ialah warga yang menetap di sini atau bagaimana? Sebahagian daripada hasil jualan aktiviti pertanian ini kita bahagikan juga kepada para peserta atau penghuni di Anjung Kelana ini, dan sebahagian kita berikanlah kepada pihak NGO yang menjadi rakan strategi kita. Untuk aktiviti ini kita juga ada NGO ataupun rakan strategi kita yang membantu aktiviti di sini seperti Persatuan Kebajikan Asnaf Gelandangan Kuala Lumpur dan Selangor yang sama-sama membantu melaksanakan program ataupun aktiviti pertanian bandar ini. Antara objektif yang kita faham ya untuk mewujudkan tenaga kerja yang barangkali boleh keluar untuk mencari pekerjaan di syarikat swasta dan sebagainya barangkali. Tetapi apakah antara kekangan yang dihadapi oleh mereka yang ingin bangkit semula pada ketika ini? Adakah mereka dapat peluang yang sama rata untuk mencari pekerjaan ataupun tidak pada ketika ini?
kita pihak DBKL dan juga Kementerian Wilayah dan juga rakan-rakan serji kita memberi peluang kepada mereka untuk sama-sama mengubah ataupun transform dari mereka daripada yang sedia ada kepada yang baru. Tetapi kita juga mengharapkan pihak-pihak yang luar ataupun majikan-majikan yang ingin mengambil mereka supaya membuka dada, dapat menerimalah gelandangan ini seperti mana pekerja-pekerja ataupun yang lainlah. Sebab mereka kita tahu latar belakang mereka supaya mereka dapat menerimalah perubahan yang telah kita laksanakan ke atas gelandangan-gelandangan yang telah kita transform di sini. Dan macam semalam pun kita telah mengadakan perbincangan buah syarikat untuk mengambil gelandangan di sini sebagai pekerja untuk aktiviti pertanian juga. Saya pasti ini adalah satu peluang keemasan bagi mereka yang kita tidak tahu apakah kisah mereka pada silamnya, tetapi hakikatnya ada masa depan di sini. Dan melihat mungkin pada ketika ini ada beberapa artikel mengatakan ramai ataupun peratusan gelandangan di Kuala Lumpur ni akan meningkat. Jadi apakah kata perancangan pada masa depan untuk kita sama-sama memastikan walaupun naik tetapi mereka boleh pastinya mengubah arus kehidupan mereka ke arah yang lebih baik selepas ini. Ada perancangan yang lebih meluas lagi, Tuan? Untuk isu gelandangan ini di BKL, Kementerian Wilayah dan juga bersama dengan jabatan agensi yang lain, kita sama-sama mencari pendekatan yang lain untuk kita, kalau kita dapat mengatasi, sekurang-kurangnya kita dapat mengurangkanlah isu ataupun masalah gelandangan di Kuala Lumpur ini. Sebab kita nampak isu gelandangan bukan sahaja melibatkan homeless ataupun masalah tiada rumah, tapi banyak lagi isu-isu lain yang berkait dengan gelandangan ini yang perlu kita tangani supaya masalah ni dapat kita kurangkan ataupun kita atasi dalam masa jangka panjang. So ini bukan sahaja tugas di BKL, Kementerian Wilayah, tetapi juga agensi jabatan yang lain jugalah untuk turut sama membantu pihak di BKL. Memang semestinya pelbagai pihak perlu memainkan peranan, bukan di BKL saja, dan kita sebagai masyarakat juga perlu cakna dan melihat adakah kita sebenarnya ada peranan untuk dimainkan untuk mengenal pasti siapa yang memerlukan bantuan. Mungkin ada sekali kita nak tahulah daripada sudut pemerhatian Tuan sendiri, apakah sebenarnya yang diperlukan oleh golongan gelandangan di kaki lima di bandar sebenarnya? Apakah antara sokongan yang diperlukan selain daripada mereka mendapat peluang bekerja? Selain daripada peluang pekerjaan, kita nampak juga salah satu faktor yang kita kena lihat adalah segi macam mana kita nak merubah dia punya pemikiran ataupun sikap mereka lah. Sebab dari segi peluang pekerjaan memang banyak kita boleh sediakan bersama dengan rakan-rakan strategi kita dan juga syarikat-syarikat yang bersama-sama dengan kita, tetapi juga pihak rakan-rakan jalanan kita ataupun gelandangan ini sendiri perlu merubah sikap mereka dan bersedia untuk merubah. Kalau mereka sendiri tidak dapat mengubah dari mereka, memang agak sukar lah bagi kita setakat kita membantu, tapi mereka sendiri tidak bersedia, so agak sukar untuk kita sama-sama membantu mereka. Keinginan perlu datang daripada diri kita sendiri. Dengan itu kita ucapkan terima kasihlah kepada Encik Ismadi Sakirin, Pengarah Jabatan Pembangunan Komuniti dan Kesejahteraan Bandar. Ini menjadi inisiatif yang cukup sihat dan cukup bagus untuk mengurangkan kadar gelandangan di Kuala Lumpur dan ibu negara ini. Dan pastinya kita mengharapkan agar mereka golongan kurang nasib baik ini mampu untuk menjadi kompetitif juga dalam bidang pekerjaan satu hari nanti. Kita akan kembali ke studio bersama dengan rakan setugas Nas dan juga Rena. Silakan. Terima kasih Sofia untuk laporan yang saya kira dapat memberi inspirasi juga untuk semua. Dan kita melihat daripada satu transisi yang positif bagaimana golongan gelandawan ini menjadi wira hijrah kita. Tepat sekali. Dan untuk golongan gelandangan ini memberikan nafas baru buat mereka, mengembalikan maruah mereka. Dan saya kagum ya, walaupun dalam keadaan tertekan kehidupan mereka, tapi mereka tidak jatuh ke dalam kancah jenayah ataupun najis dadah. Jadi prinsip mereka kita harus hormati untuk terus mendapat rezeki yang halal. InsyaAllah kita akan berehat seketika. Saya dan Hazrina nak ambil nafas kerana selepas ini. Ambil nafas sikit kita nak ambil nafas yang baru. Suatu lagu, satu single yang baru. Siapakah artis yang baru ini? Nantikan di MHI. Sekejap lagi.
Sehabis hatiku larut bersamamu, agar kau bisa tahu malamku yang kedinginan. Walau orang berliku, cintaku takkan layu. Walau kadang buntu, takkan bisa membunuhku. Para rendah namun pandanganku ke langit, minda tetap tenang walaupun benci meluap bingit. Melalui lorong gelap mencari sinar di hujung. Dulu dihina, diejek, sekarang disanjung. Dari dicerca, kenapa takut untuk menyokong? Lumrah asa berisi, kita bermula dari kosong. Kenapa perlu sanksi pasaku kepadanya? Itu pinjaman sementara yang kekal semua miliknya. Pedih di hati, tiada siapa yang pernah tahu. Walau beralun ombak gigih di dayung perahu. Dengan pena dan irama luahan hati di lafaz, takkan mengalah sampai ke hujung nafas. Keringat dan peluh sebati dengan diriku, keringat dan perlu mengata hasilku takkan laku. Usaha ini sinonim dengan apa terhasil, pegang utuh pada impian walau kadang gigil. Secebis hatiku larut bersamamu, agar kau bisa tahu malamku yang kedinginan. Walau orang berliku, cintaku takkan layu. Walau kadang buntu, takkan bisa membunuhku. Kata-kata tidak pernah dapat menjatuhkan. Aku bangun tiap kali ramai yang menafikan. Setiap titis air mata menitik menyuburkan tanah pada pegangan dan akar takkan menyerah. Kena cintaku mula sayang segala usaha. Harap hati kekal celik walaupun mata buta. Kudrat ini takkan pernah kenal erti penat. Kerat tulang empat, keras sepanjang hayat. Dalam setiap perjuangan ada pengorbanan. Dalam setiap tindakan pasti ada amalan. Bergerakku bebas, bak kunang-kunang menyuluh hidupku bak bulan terang. Yakin kena bukan kesorangan bila bergerak. Sahabat dan keluarga bersama langkah diorak. Kita lain persepsi, ada akal dan otak. Sekian coretan dan luahan hati yang memberontak. Tenang, tenang, kadang ku tak bisa bertenang. Terlalu banyak mulut berbicara, tak punya kuasa, ku punya cara. Buku bertemu ruas, pandanganku luas. Dunia cuma pentas kehidupan. Oh, bawalah agar kau bisa tahu malamku yang kedinginan. Takkan bisa membunuhku. Wow, persembahan hebat daripada FZHD dan juga Mafarika. Dahsyat. Yang paling saya hormati untuk FZHD dan juga Mafarika. Sekarang pukul 10 pagi dia boleh sampai nota di atas sana. Kita julang hip hop sampai ke angkasa. Wow, macam rapper lah. Kita pun nak cuba ada jiwa hip hop di sini juga. Jadi bila kita dengar single terbaru ni, saya terus tertangkap hati dan saya tertangkap dengan vokal lantang dan hebat yang ditujukan oleh Mafarika. Dan juga saya kagum kerana buat julung kalinya FZHD membuat lagu dan kita rap secara langsung di kaca TV anda. Wow. Okey, kita nak tahu jugalah antara FZHD dan Mafarika ini bagaimana kolaborasi ini terjalin. Sebenarnya daripada kawan kita orang, kita orang tak kenal each other. Oh, tapi, tak kenal? Tak kawan? Ada member-member kan ni? Okey. Tapi dia ni famous kat YouTube. So macam, rupanya awak ni. So kita macam, okay, why not kita collab. So cakap pasal famous, pasal YouTuber kan. Kalau kita tengok FZHD ni, kita tengok kasut dia betul-betul tu. Dia ni sebenarnya sneakerhead. Dia memang suka kumpul kasut dan dia famous atau dia terkenal kerana laman YouTube-nya yang cerita pasal sneakerhead dan juga kasut. Betul. Jadi daripada YouTuber, kasut, tiba-tiba nak jadi hip hop artis. Ini lain daripada yang lain ni, saya tahu dah juga. Boleh cerita sikit perjalanan dia? Actually lagu ni dah lama nak plan, memang nak buat dah. Tapi
kekangan masa and then buat review kasut lagi kan. But lagu ni dah lama buat 2020. Oh, okey. So ambil masa dalam 2 tahun, so sikit-sikit buat dan cari artis dari Mafa. Jumpa pula Mafa. Jumpa pula Mafa. So dan saya bersyukur juga sebab dia macam okay, I agree untuk buat this song. So okay lah. That's a good one lah for Rina. Nak tanya juga, kenapa FZHD pilih Mafarika? Apa kelebihan Mafa ni sebenarnya? Okay, Mafa punya volume tinggi. Okey. And then dia punya strong vocal tu waktu I tengok apa tu Asia Got Talent tu memang I boom lah. I macam ush. Ni memang kena featuring lah. Wow, satu penghargaan untuk betul. Mafa sendiri. Mafa, kalau kita lihat bermula kerjaya seni dalam vokal bukan sekadar rupa, kemudian bak kata FZHD dalam Asia Got Talent. Tapi tiba-tiba senyap. Kemudian kembali secara perlahan. Bagaimana melihatkan kombinasi gabungan ini untuk lagu Nafas? Okey, untuk lagu Nafas ni it's a fun collaboration for me sebab I tak pernah lagi collab dengan rapper. So benda yang I look forward lah. So kalau ada luck untuk dia pergi lagi jauh, alhamdulillah lah. Tapi kalau macam tu je, kita macam okay, it's part of my song, is part of my work sebab the chorus I yang tulis sendiri. Yang rap part semua dia. Jadi saya memang kagum dengan cara FZHD membawa atau mencipta lagu, lirik kompos sendiri juga, dan juga untuk Mafarika yang saya rasa mempunyai vokal Motown begitu. Kan saya ni peminat African American music. Jadi bila kita dengar tu kita fikir Aretha Franklin atau vokal kita fikir Cewa. Lepas tu bila sampai Mariah Carey tu memang hebat. Jadi apakah perancangan Mafarika seterusnya? Akan terus ke arus hip hop atau bagaimana? Okey, memanglah hip hop R&B tu is lagu yang kita suka, genre yang I pun memang suka. Tapi untuk Malaysia, kita kena buat juga lagu yang orang Malaysia suka dengar. So, ala-ala jiwang gitu. Jiwang-jiwang sedih-sedih kat rumah tidur nangis, macam tu kan. So maybe for the next one, sebab I tak ada, dah lama tak keluar lagu ballad, so maybe for the next one is lagu ballad lah. Ballad? Kita nantikan. FZHD, bagaimana sendiri daripada seorang YouTuber kini dah pun berada dalam dunia seni? Langkah anda dalam dunia seni ini bagaimana perjalanannya? Actually it's a part of the journey lah. Sebab daripada YouTube goes to the music, composing music kan. So after this, tahun ni insyaAllah ada lagi 2-3 lagu lah yang akan release juga. So this a part of project juga lah. Wah, dia dah langkah tu. Dah siap perancangan? Kita je yang lalai. Jadi kita ucapkan yang terbaik dan semoga terus berkarya di dalam industri. Tahniah Mafarika, tahniah atas single Nafas. Anda boleh tonton di YouTube sekarang juga, put on repeat begitu. Baiklah, dan kita doakan kejayaan kedua-dua artis ini. Mudah-mudahan ada rezeki kita dapat lagi dengarkan karya-karya terbaru daripada mereka berdua. Good luck keduanya. Okey, kita nak kongsikan ini sesuatu yang menarik, satu projek yang dijalankan oleh Nestle Keton Project. Setiap hari beribu-ribu tan sampah dihasilkan oleh manusia. Dengan itu, Milo telah melancarkan sebuah inisiatif untuk menangani masalah ini yang dipanggil Projek Keton. Pak minuman Milo direka khas menjadi 100% mesra alam untuk memudahkan orang ramai mengitar semula. Bukan itu saja, pak minuman Milo adalah jenama pertama yang memperkenalkan 100% straw kertas di Malaysia. Sangat mudah untuk mengitar semula pak minuman Milo hanya dengan cara masukkan straw dengan terus flip flat begitu. Macam mana caranya? Okey, kalau nak tahu macam mana caranya, kita saksikan paparan ini. Jom. Jom melangkah jauh bersama Milo UHT. 100% kita semula agar alam terjaga. Kata sifat pada plastik, straw kertas yang fantastik. Projek Keton Milo UHT, ayo bangkit untuk community. Kita semula masukkan straw. Pelihara satu-satunya bumi kita. Itulah cara untuk kita terus mengekalkan kelestarian alam, insya-Allah. Dan bercerita tentang kelestarian, kita cerita pula tentang kelestarian ummah. Dan inilah topik perbincangan kita, ganjaran 1000 tahun. Apa kata kita saksikan paparan ini dahulu. Mereka minum air hujan dan air sungai yang keruh untuk hidup.
Menyumbanglah kepada kempen infak pam air Kemboja Pertubuhan Ad-Diniyah untuk membina 10,000 unit pam air bagi minoriti umat Islam di Kemboja. Sekarang, insya-Allah, pahala mengalir tanpa henti selagi mana air bersih mengalir dari pam yang anda sumbangkan itu. Baiklah, kita buka diskusi ganjaran 1000 tahun kita bersama dengan Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah. Assalamualaikum kita ucapkan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Oh, nampaknya Ustaz terlupa nak on mikrofon. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuan Nas. Apa khabar? Alhamdulillah dan bersedia dan teruja untuk mendengar penjelasan Ustaz tentang topik kita ganjaran 1000 tahun. Silakan Ustaz. Ya baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau kita pernah mendengar kata-kata hukama, beribadahlah kamu seperti mana kamu akan mati keesokan hari dan bekerjalah kamu seperti mana kamu akan hidup 1000 tahun. Bermaknanya apa? Kerja yang kita buat itu, amal yang kita buat itu walaupun kita dah mati 1000 tahun tetapi ia tetap dimanfaatkan oleh orang yang masih hidup. Seolah-olah kita ni anti kematian. Inilah yang kita namakan satu gerak kerja yang membawa ganjaran 1000 tahun. Dan bahasa Arab menyebut nombor 1000 ni banyak. Macam kita juga orang Melayu kata, kau minta maaf 1000 kali pun aku tak maafkan. Adakah 1001 kali dimaafkan? Tak juga. Menunjukkan 1000 tu banyak, unlimited, banyak sangat. Begitulah juga sebenarnya dalam Islam ada sesuatu gerak kerja yang kita buat. Sebenarnya pahala dia viral sampai sehingga hari kiamat. Masya Allah. Ya. Wow, viral ya bila kita cerita tentang pahala. Tak pernah saya dengar dijelaskan sedemikian rupa. Jadi betul Ustaz, saya setuju tentang antara umat kita yang anti kematian begitu. Dan insya-Allah dengan berinfak kita dapat menerima ganjaran ini insya-Allah 1000 tahun. Jadi apakah yang ingin dibawakan oleh Ustaz pada pagi ini? Apa kelebihannya? Okey. Seperti mana yang kita tahu, saya nak sampaikan lagi, seperti mana yang tuan-tuan tengok, infak pam air Kemboja itu adalah satu infak pam air lah bagi masyarakat di Kemboja yang sangat memerlukan. Bila sebut tentang kenapa air kan, saya teringat hadis Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, bagaimana seekor anjing yang sedang terjelir, lidahnya sangat kehausan, hampir-hampir mati, yang berlega di kawasan telaga. Maka ketika itu seorang pelacur di zaman Bani Israel melihat anjing ini kehausan dan dia melepaskan kasutnya untuk mengambil air di dalam telaga yang dalam tersebut, kemudian memberikan air kepada anjing yang orang kita panggil anjing najis mughallazah untuk memberikan dia kehidupan. Maka diampunkan segala dosa pelacur ini. Hadis Bukhari dan Muslim menunjukkan bahawa kalaulah anjing binatang bukan manusia yang bernajis yang paling teruk mughallazah itu pun apabila diberikan air diampunkan dosa, apatah lagi manusia yang memerlukan air tersebut. Masya Allah. Itu sebab dalam satu hadis yang disebut ketika mana sahabat Abdullah bin Samit bertanya Rasulullah, ma afdalus sadaqah, apakah di sedekah yang paling afdal? Ketika itu Nabi SAW menjawab, infak air ataupun sedekah air. Maka kami di Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah, saya selaku duta dan ikon untuk pertubuhan ini, yang insya-Allah di hujung bulan ni kami akan, tim kami dah pernah pergi di Kemboja sebelum ini dan saya sendiri akan pergi hujung bulan ini, akan pergi ke Kemboja untuk merealisasikan harapan tuan-tuan dan puan-puan untuk memanjangkan nama-nama tuan-tuan di plat-plat ini. Bukan sahaja nama mereka yang nak ganjaran 1000 tahun, tetapi arwah-arwah keluarga yang mereka sayangi telah terpahat nama-namanya di atas telaga-telaga tersebut, seperti mana yang tuan-tuan tengok, bagi masyarakat yang sangat memerlukan air, minoriti umat Islam di Kemboja sana. Ya. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Terima kasih di atas usaha Ad-Diniyah untuk membawa suatu keperluan yang begitu asas buat minoriti kaum di Kemboja ya. Jadi bagaimana rakyat Malaysia boleh menggambling tenaga dan membantu suku kaum Cham di Kemboja ini? Silakan. Baik, untuk membantu senang sahaja tuan-tuan, kami sangat direct, kami punya ingatan website kami iaitu Infak Pam Air Kemboja. Ingat infakpamairkemboja.com tu, itu maknanya kamilah Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah khusus untuk infak telaga air. Yang alhamdulillah setakat ni telah target kita sasarannya 17 juta dan sumbangan cukup memberangsangkan. Dan tuan-tuan boleh screenshot ataupun boleh ulang tayang balik
DFB yang dirakamkan dalam MHI ini. Selain itu, nombor hotline kami boleh berhubung dengan Ustazah Hazwani di 011-5506-6972 ataupun kepada Cik Aini di 011-5589-2796 dan bolehlah scroll dan tengok-tengok sesuatu yang kami telah lakukan, maklumat-maklumat tambahan di selain daripada website tersebut, DFB Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah itu sendiri. Ya tuan. Jadi semua informasi tersedia dan dipaparkan buat mereka yang ingin menginfak buat sesuatu yang sangat baik buat suku kaum minoriti di Kemboja. Sekali lagi, terima kasih di atas usaha murni Ustaz dan juga Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah. Teruskan usaha Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan di hari Khamis ini 24 Februari. Apa kata kita gambling tenaga bersama-sama sebagai ummah untuk kita membantu mereka yang tiada keperluan asas air ini. Kita berehat seketika dan sekembalinya nanti bersama dengan Hazrina Kasim rakan setugas untuk bercerita tentang suatu projek istimewa di Pantai Remis Perak. Apakah dia? Semuanya selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Malaysia hari ini. Baiklah, saya nak bawakan pemerhatian penonton Malaysia pagi ini untuk kita bersama-sama mengetahui tentang dana wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah di Pantai Remis Perak. Untuk itu, secara atas talian kita sudah pun bersedia bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, pendakwah bebas merangkap Duta Khas Jawatan Kuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah Pantai Remis Perak. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Rina, baik-baik tu berdiri situ. Baik, terima kasih Ustaz. Tengah berdiri dengan orang kata bersemangat hari ini. Ya, kita nak ketahui betul. Ustaz, sebelum nak bercerita lebih lanjut tentang dana wakaf ini, terlebih dahulu kalau boleh Ustaz berikan pengenalan berkenaan dengan Madrasah Darul Ulum wal Qiraat yang bakal membangunkan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah di Pantai Remis Perak ni Ustaz. Silakan. Baik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Masjid Al-Ulum wa Thayyibah ini insya-Allah akan kita bangunkan, sebenarnya sedang kita bangunkan di satu tempat di Pantai Remis Perak. InsyaAllah sekarang ni pembangunan sudah pun mencecah hampir 70%. Dan sekarang ni dalam proses pembinaan kubah Salih ala Syekh Muhammad tingkat atas dan kubah, dan subhanallah Syekh Muhammad ada 114 tiang yang telah siap kita pasang, telah kita siapkan, dan subhanallah Syekh Muhammad ada 30% lagi hampir kepada kesempurnaan insya-Allah. Dan kita nak ucap terima kasihlah semenjak daripada kita buat kempen dulu, ramai para sahabat kita yang telah memberi infak dan sumbangan insya-Allah sehingga kita berada pada posisi ini sekarang. Yang masjid ini insya-Allah akan dimanfaatkan oleh 17,000 penduduk-penduduk di kawasan Pantai Remis tu, dan masjid ini sendiri insya-Allah mampu untuk menempatkan 5,000 jemaah pada satu-satu masa. Dan kita tengok dekat VT tu, tengok macam mana ada anak-anak pelajar kita tahfiz yang akan turut mengambil manfaat daripada pembangunan madrasah ini ataupun masjid ini. Sebab kita sediakan pengajian kepada lebih kurang 300 pelajar tahfiz dalam kawasan masjid, dan pelajar ini sudah ada sebenarnya sekarang ni. Dan insya-Allah sekarang ni ada lebih kurang 100 pelajar. Nanti bila siap saja masjid nanti dia boleh accommodate sekitar 300 para pelajar tahfiz yang akan mengambil manfaat daripada pembangunan masjid ini insya-Allah. Insya-Allah. Dan terkini Ustaz, mungkin boleh kita kongsikan tentang jumlah kutipan dana yang ada sehingga hari ini dan berapa lagi yang diperlukan? Baik, jumlah kutipan keseluruhan yang kita target ialah 25 juta. 25 juta tuan-tuan, jumlahnya agak besar, sangat besarlah insya-Allah kepada kita yang tak ada. Yang sebenarnya tak ada apa-apa pun kita nak start dulu ni. Jadi subhanallah, alhamdulillah berkat daripada kempen-kempen yang kita buat dan kesedaran masyarakat untuk berinfak, alhamdulillah kita telah berjaya untuk mengutip setakat sekarang ini 13 juta ringgit. Ada 12 juta lagi yang ada insya-Allah tapi duduk dalam poket tuan-tuan sekalian insya-Allah, yang tuan-tuan boleh berikan sumbangan kepada kita. Dan jangan risau, subhanallah tuan-tuan boleh tengok sendiri bagaimana pembangunan itu sangat pesat berjalan. Tuan-tuan doa-doakan insya-Allah kita nak siapkan masjid kita ini sebelum habis tahun ini 2022.
Dan insya-Allah berkat daripada sumbangan tuan-tuan dan usaha yang kita buat sebaik-baiknya, insya-Allah kita berhasrat dan kita bercadang untuk kita manfaatkan masjid kita ni bermula tahun hadapan. Awal tahun depan kita nak manfaat dah, kita nak start dah, insya-Allah. Dan tuan-tuan, Salih Muhammad, itulah kita masih memerlukan 12 juta lagi. Yang insya-Allah 12 juta ni kita pakai bagi, insya-Allah. Kita target seorang satu keluarga dapatkan RM1,500 untuk satu lot. RM1,500 saja. Kadang-kadang macam banyak RM1,500 tu. Tuan boleh bayang dalam satu family kita tu ada banyak mana. Kalau kita buat collection seorang RM100, mungkin kita dapat RM1,500. Ataupun subhanallah, tuan-tuan rasa macam RM1,500 nak bayar dam, nak bagi satu jumlah tu macam besar sangat. Tuan-tuan boleh splitkan, tuan-tuan boleh bahagikan kepada 10 bulan. Jadi setiap bulan itu RM150, RM150, insya-Allah biiznillah dapat komplit kita RM1,500 untuk satu unit ataupun satu lot wakaf untuk pembangunan masjid kita ni, insya-Allah. Insya-Allah. Dan saya pasti mereka yang menonton ketika ini Ustaz dah terdetik dah hati nak bersama-sama menginfakkannya. Tapi kalau boleh kita kongsikan dari segi kebaikan infak terutamanya untuk sumbangan masjid ni Ustaz, silakan. Ya Allah Rabbi, dalam bab sedekah ni dia satu benda yang sangat-sangat dituntut oleh Allah SWT. Sebab tu Nabi SAW sebut tentang sedekah ni, Nabi kata apa? Sedaqatun burhan. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti iman. Hanya orang yang beriman saja mampu untuk bersedekah. Sebab nilaian kita bila kita bersedekah, kita nampak daripada ada kepada tidak ada. Kalau kita ada RM1,000, kita sedekah RM500, baki tinggal RM500, itu kita nampak. Tapi Allah sebut apa? Allah kata Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, Allah gandakan 700 kali ganda. Nabi SAW sebut tidak akan berkurang harta orang bersedekah melainkan bertambah. Nabi sebut bertambah, Allah sebut ganti lagi, Allah sebut ganda sampai 700 kali ganda. Bahkan kalau dalam bab sedekah saja begitu besar manfaat dia, Allah sebut tentang perumpamaan kepada orang yang membina rumah masjid Allah ni, walaupun sebesar sarang burung, Allah akan bina untuknya satu rumah di dalam syurga. Bayangkan orang pergi solat, bukan sekadar solat. Specialnya tentang Masjid Ulum wa Thayyibah ni, bukan sekadar orang nak solat. Kalau solat pun dia dapat manfaat. Tapi di situ orang nak hafaz Quran. Satu huruf Quran, Allah ganda 10 kali ganda. Kalau satu muka surat tu, kalau satu juzuk tu satu hari dibaca. Kalau ada 300 orang yang membaca. Dan pahala ini akan dikongsikan kepada orang-orang yang infak hartanya untuk dibina masjid tersebut. Tak kira lagi orang yang ulang alik ke masjid, orang yang duduk dalam kuliah-kuliah majlis-majlis ilmu yang kita sediakan. Di sini juga ada rumah musafir, ada kelas-kelas bilik-bilik untuk dewan-dewan seminar dan sebagainya. Banyak manfaat yang kita boleh dapat. Cuma satu saja, dalam bab sedekah jangan bertangguh. Fastabiqul khairat, cepat-cepat buat. Nombor akaun ada dekat situ, tuan-tuan screenshot ni, ambil gambar ni, siap-siap. Kalau tuan-tuan rasa tak yakin, rasa tak confident sikit, telefon Ustaz Maulana, Ustaz Bat, tanya dekat dia, dekat mana, rasa-rasa nak pergi ziarah, pergi, ahlan wa sahlan, kami sangat tuan-tuan untuk datang berziarah, insya-Allah. Mudah-mudahan semuanya dapat dilaksanakan sebaik mungkin mengikut perencanaannya Ustaz. Kita doakan yang terbaik. Terima kasih Ustaz Jafri Abu Bakar bersama kita hari ini berkongsi berkenaan dengan dana pembinaan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah Pantai Remis Perak. Assalamualaikum Ustaz, jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rina. Kita terus nak bersama dengan rakan setugas kita yang dah pun bersedia nak berkongsi tentang data berkenaan dengan kes terkini. Silakan Nas. Terima kasih Rina, terima kasih apa yang tular di media sosial, dan kita mulakan dengan statistik COVID-19. Jumlah kes terbaru COVID-19 telah pun sampai 23 Februari 2022, 31,199 kes Rina. Goyah ataupun tak goyah hati anda setakat ini? Semakin merisaukan, bukan satu angka yang untuk dibanggakan, tetapi kita perlu nilai sendiri sejauh mana kita sebagai rakyat Malaysia menjalankan tanggungjawab kita ketika ini. Banyak di antara di luar sana yang mengatakan bahawa Omicron ini tidak sedahsyat Delta ya. Tapi walaupun begitu, kalau jumlah kes ni continue atau terus meningkat, peratus mereka yang ke hospital kategori 345 akan juga meningkat. Jadi apa yang disarankan oleh kami di sini, individu tidak divaksin berisiko berdepan kematian
akibat COVID-19. Saya pasti beberapa di luar sana yang serba salah ya. Adakah kita nak vaksinkan anak kita ataupun tidak, tapi inilah dia yang disarankan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah. Dan kalau kita lihat sebenarnya bagi kumpulan individu yang tidak divaksin ini tanpa mengira usia merupakan golongan yang paling berisiko untuk dijangkiti COVID-19 dalam kategori 4 dan juga kategori 5 dan boleh membawa kematian sebenarnya. Ya, jadi kepada ibu bapa di luar sana, sekali lagi kami sarankan dari Malaysia hari ini untuk menimbangkan risikonya. Kalau kita ambil vaksin, mungkin akan ada after effects of inoculation. Tapi risiko untuk kita sakit dan mati lebih tinggi ya. Jadi kalau kita lihat statistiknya di sini sangat membimbangkan. Dan kita terus ke cuaca. Amalan cuaca pula. Okey, ini antara perkara yang perlu kita ambil perhatian ketika ini. Kalau kita lihat keadaan sentiasa berubah-ubah dan ini amalan berkenaan amalan ribut petir, hujan lebat dan mungkin kita nak kongsikan datanya tak keluar pula hari ini. Mungkin jari Rina ni dia ada masalah. Tak apa, nanti kita tukar jari ya. Nanti kita tukar jari. Jadi di Selangor, Kuala Selangor dan Kelang dan juga Johor, Batu Pahat, Pontian, Keluai, Kota Tinggi dan Johor Bahru disarankan amaran ribut petir dan juga hujan lebat ya. Waspada untuk kawasan-kawasan di Kelantan iaitu di pantai timur lah. Kelantan, Terengganu dan juga Pahang di mana amaran hujan berterusan dikabarkan untuk hari ini termasuk di selatan di Johor iaitu Segamat, Keluang dan Mersing. Ia akan berlangsung sehingga 26 Februari. Jadi jaga-jagalah di luar sana, pantau-pantaulah di luar sana. Terutamanya kalau air naik, air mendadak begitu saja ya. Akhir sekali kita ingin war-warkan suatu berita baik ya. Ini berita gembira untuk semua Rina yang baru produksi. saja bersama kita, tiba-tiba dapat mengecapi kejayaan. Penghargaan daripada Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara, suatu anugerah penghargaan kategori media elektronik terbaik buat Malaysia hari ini. Tahniah untuk semua produksi Malaysia hari ini, termasuk kru-kru teknikalnya yang berusaha untuk mempamerkan antara konten ataupun berkongsi informasi kepada semua penonton Malaysia hari ini. Bukan saja Amy Shai, tapi wanita hari ini, Borak Kopitiam, Melody, semuanya juga turut menerima anugerah yang sama. Tahniah, dan ini memberi semangat untuk kita untuk meneruskan memberi informasi terbaik kepada anda semua. Mulianya hati Rina, semuanya diberi penghargaan begitu. Alhamdulillah. Baiklah, kita akan teruskan dan apa yang kita harus tumpukan perhatian kepada kaca TV anda di TV9 Rina. Terpaling masak audition. Anda sekeluarga hebat memasak ke tidak? Jom sertai uji bakat program realiti masakan terbaru di TV9 saluran 149. Kami mencari 2 orang dalam satu kumpulan yang mempunyai hubungan kekeluargaan berusia 18 tahun ke atas dan yang paling penting Nas, pandailah masak. Kena rakam video kumpulan anda serta menyediakan satu hidangan dan hantarkan bersama borang penyertaan yang terdapat di www.extra.com.my/terpalingmasak. Tarikh tutup penyertaan ada masa lagi, 28 Februari ini. Jadi rebut peluang ni, kita tunjukkan bakat keluarga anda yang pandai memasak dalam Terpaling Masak. Itulah dia. Adakah keluarga anda terpaling masak ataupun tidak? 28 Februari itulah dia tarikh penutupnya. Dan juga kepada peminat-peminat bola sepak di sana, separuh akhir Piala AFF di bawah 23 tahun 2022 bakal dibawa secara langsung dari Morodok Tekno National Stadium Phnom Penh, Kemboja. Kita boleh saksikan di TV9 dan juga Astro saluran 149 perlawanan pertama Laos menentang Thailand pada jam 4.50 petang dan perlawanan kedua Timor Leste menentang Vietnam pada jam 8.20 malam nanti. Kita saksikan bersama-sama. Jadi inilah dia pertama kali bersiaran bersama dengan Hazrina Kasim. Macam mana rasa dia? Goyah-goyah tak? Boleh tak? Rasa seronok lah dapat bergandingan bersama Nas. Okey. Selamat datang ke pasukan M. Terima kasih. Baik, kita dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih penonton Malaysia hari ini. Jumpa lagi esok dengan topiknya vaksin. Vaksin untuk kanak-kanak. Assalamualaikum. Selamat pagi Malaysia. Jumpa lagi.